Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafiqah binti Himam, nombor matrik S59405 daripada Ijazah Sarjana Muda tahun 1 Pengurusan Pemasaran. Mentor saya adalah Profesor Dr. Ahmad Munir bin Haji Muhammad Saleh Embat. Saya akan membentangkan program MPU 3312 Apresiasi Alam dan Warisan Laut Program Citra. Terdapat 3 elemen yang telah saya sertai semasa menyertai program Citra, antaranya adalah elemen kesukarelawan, elemen keusahawanan dan elemen kerohanian. Bagi elemen kerohanian, terdapat 2 program yang telah saya sertai, antaranya ialah Mana Arah Tuju Mahasiswa dan yang kedua adalah Sharing Talk with Ustazah, COVID-19 Bala atau Hikmah. Program pertama bagi elemen kerohanian adalah Mana Arah Tuju Mahasiswa, anjuran Kelab Mature Intellectual UMT yang berlangsung pada tarikh 20 November 2020 pada 8.30 malam di tempat Cisco Webex Meeting dan FBK UMT. Ucapan disampaikan oleh panel Nik Ahmad Afif Nik Osman dan moderatornya ialah saudara caban iaitu naib pengerusi Kelab KAI itu sendiri. Objektif utama program ini adalah membuka minda mahasiswa agar mengetahui potensi diri yang boleh digelap semasa berada di alam universiti. Selain itu, mempersiapkan mental dan juga fizikal mahasiswa ke arah yang lebih proaktif selari dengan keadaan semasa. Kemudian, meningkatkan kualiti serta keberkesanan mahasiswa dalam mengendalikan teknologi kini sebagai media utama untuk memperkasa kemahiran diri mahasiswa. Hasil pembelajaran daripada program ini adalah memberi input kepada mahasiswa, persiapan sebagai seorang pelajar mahasiswa ke arah yang lebih bersedia dan berdaya maju sebelum ke alam pekerjaan. Seterusnya, memastikan keupayaan mahasiswa adalah berkualiti supaya keupayaan memasuki bidang pekerjaan yang diinginkan adalah mampu berdaya saing dengan pesaing lain di luar sana. Bagi elemen kerohanian, program yang kedua adalah Sharing Talk Ustazah COVID-19 Bala atau Hikmah, anjuran Kelab My Usrah UMT. Tarikh pada 21 November 2020 pada pukul 9.30 pagi yang bertempat di Cisco Webex Meeting. Panel program ialah Dr. Nurul Farhana binti Ismail, Pegawai Perubatan PKU UMT. Objektif utama program ini adalah memberi ilmu kepada pelajar di sebalik ujian yang berlaku pada virus COVID-19. Seterusnya, membuka mata pelajar supaya sentiasa positif terhadap kejadian yang sedang menimpa. Hasil pembelajaran pula memberi input kepada mahasiswa dan mahasiswi bahawa ujian yang diberi oleh Allah ini ada hikmahnya dan kita sebagai manusia biasa mestilah cekal dan kekal positif menghadapi semua ini. Seterusnya, mendapat perkongsian daripada penceramah ini tentang cara menangani COVID-19 yang sedang melanda, khususnya keadaan yang menimpa pelajar sekarang yang terpaksa melakukan online learning daripada rumah. Jadi, penceramah telah mengesyorkan supaya sentiasa menjaga kesihatan diri sama ada ketika berada di rumah ataupun di kolej kediaman masing-masing. Terdapat 2 program di bawah elemen kesukarelawan yang telah saya sertai, antaranya ialah Seminar Kesukarelawan Kebangsaan 2020 dan Forum From Zero to Hero. Elemen kesukarelawan yang pertama adalah daripada program Seminar Kesukarelawan Kebangsaan 2020, iaitu anjuran Majlis Kesukarelawan Universiti Malaysia yang berlangsung pada tarikh 5 Disember 2020 pada pukul 8.45 pagi yang bertempat di Cisco Webex dan juga Facebook. Dapat beberapa panel jemputan, antaranya adalah aktivis kemanusiaan Nur Heliza Helmi yang sempat memberikan beberapa ucapan semasa beliau sedang melakukan aktiviti kesukarelawan di luar negara. Beliau telah memberikan beberapa perkongsian mengenai pengalaman beliau semasa melakukan aktiviti di luar negara sebagai seorang kesukarelawan. Program ini juga telah dirasmikan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Muhammad Mustafa Ishak, iaitu Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi. Objektif program ini adalah untuk meningkatkan qalbun syakirun ataupun hati yang sentiasa bersyukur di samping meningkatkan jaringan kenalan networking, kerana aktiviti kemanusiaan ini telah akan mendekatkan kita kepada masyarakat yang pelbagai daripada pelosok tempat. Ini dapat menyebabkan kita mengetahui pelbagai jenis manusia yang berada di sekeliling masyarakat kita sendiri. Hasil pembelajaran pula kesukarelawan ini dapat ditandingi walaupun telah berlakunya COVID-19 dengan mempraktikkan norma baru semasa aktiviti kesukarelawan. Seterusnya, amalan baik untuk menjadi kesukarelawan untuk mencapai matlamat pembangunan lestari dapat dipraktikkan dalam setiap individu yang terlibat. Pengalaman misi kemanusiaan dengan Cik Nur Hazaimi juga memberi
memberitahu bahawa semangat memupuk kenegaraan dalam kepimpinan kesukarelawan dapat dipupuk dalam setiap individu masing-masing jika kesukarelawan itu dipraktikkan. Seterusnya adalah program Voluntary Online Forum From Zero to Hero yang berlangsung pada 10 Disember 2020 pada pukul 8.30 malam bertempat di Cisco Webex. Berikut adalah program anjuran Jawatan Perwakilan Kolej Kediaman UMT. Terdapat dua speaker jemputan yang diwakili oleh Muhammad Iman dan Muhammad Syazwan yang merupakan pelajar UMT yang mempunyai beberapa pengalaman menjadi seorang ahli kesukarelawan. Pengalaman yang dikongsi oleh mereka telah memberi sedikit sebanyak ilmu pengetahuan dan gambaran apabila ingin melibatkan diri sebagai seorang sukarelawan nanti. Objektif utama program ini adalah memberi pendedahan kepada pelajar UMT mengenai kepentingan nilai kesukarelawan dan faedah melibatkan diri dengan aktiviti kesukarelawan dengan hanya bermula dengan aktiviti secara kecil-kecilan. Seterusnya, hasil pembelajaran adalah memberi pembedahan kepada pelajar UMT mengenai kepentingan nilai kesukarelawan dan juga sebagai usaha untuk menghargai segala perkhidmatan serta pengorbanan para kesukarelawan dalam menjalani aktiviti berbentuk kesukarelawan. Seterusnya adalah untuk meningkatkan kefahaman dalam golongan media khususnya pelajar mengenai kepentingan kesukarelawan dalam organisasi untuk membentuk masyarakat yang prihatin dan meningkatkan kerohanian dalam diri sendiri. Elemen keusahawanan pertama adalah daripada program Inspirasi Kerjaya dan Keusahawanan yang berlangsung pada tarikh 11 Disember 2020 pada pukul 10 pagi hingga 4.30 petang yang bertempat di Cisco Webex Meeting. Anjuran program ini adalah daripada Kelab My Agrosis dan Kelab Urus Niaga UMT. Tetamu yang diundang adalah seorang petani dan usahawan yang berjaya yang telah diikuti oleh orang ramai di media platform sosial iaitu Cik Nur Aisyah Samsudin sendiri. Syah telah berkongsi teknik pemasaran pertanian yang boleh digunakan sebagai hasil jualan dan bagaimana untuk menjadikan pertanian adalah salah satu platform usahawan yang maju pada masa kini. Objektif pada program kali ini adalah untuk membuka minda mahasiswa agar mengetahui bahawa pertanian adalah salah satu penjana ekonomi serta meningkatkan mahasiswa untuk ke arah pertanian yang sejagat. Hasil pembelajaran pula adalah dapat mengetahui cara memasarkan produk pertanian secara online dan mempelajari cara sebenar hasil pertanian yang diperoleh jika berani mencubakan di dalam bidang pertanian. Selain itu, membantu mahasiswa agar mengetahui bahawa pertanian adalah salah satu penjana ekonomi. Program bagi elemen keusahawanan yang terakhir adalah daripada Bengkel Pemasaran dan Pengiklanan yang berlangsung pada tarikh 13 November 2020 pada 8.30 pagi hingga 4.30 pagi di Zoom Meeting. Anjuran daripada Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej Kediaman UMT 2019-2020. Panel luar telah dijemput untuk memberikan taklimat mengenai bengkel pemasaran ini. Objektif utama bengkel ini adalah untuk membina mindset mahasiswa untuk terus berkembang ke level yang lebih tinggi serta mengetahui teknik pemasaran dan memperolehi pelbagai teknik yang membantu mahasiswa melakukan teknik pengiklanan yang berkualiti tinggi. Selain itu, meningkatkan ilmu dalam kemahiran dalam memasarkan perniagaan dalam era globalisasi pada tika ini yang akan membantu mahasiswa sentiasa positif dan kreatif dan serta inovatif dalam memasarkan produk yang akan dipasarkan nanti. Periklanan juga dapat dikuasai oleh mahasiswa jika menghadiri program ini. Hasil pembelajaran program ini pula adalah mendalami cara pengiklanan dalam bidang pemasaran yang lebih inovatif dan kreatif di samping dapat menyesuaikan diri dalam dunia persaingan pemasaran. Selain itu, memastikan kemahiran dalam pemasaran terjamin pada masa hadapan yang akan dibawa oleh pelapis muda terutamanya mahasiswa Malaysia yang pastinya akan membawa nama baik negara ke pesada dunia. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai program Jihad Green Herbal Ambassador Techno Agropreneurship yang diketuai oleh Dr. Fadzida Adibah Abdul Majid. Bagi pengenalan projek, ia adalah merupakan penghasilan baja kompos yang menghasilkan baja kompos daripada sisa pejal makanan harian. Ia juga memperkenalkan teknik pembuatan baja dengan mudah dan jimat yang memberikan kesan yang baik kepada alam sekitar. Selain itu, memberi ilmu pengetahuan baru mengenai teknik penghasilan baja daripada rumah sendiri. Apa itu baja kompos? Baja kompos adalah sejenis baja yang dihasilkan daripada proses perebutan bahan-bahan organik daripada pepejal sisa makanan seharian manusia. Berikut adalah pilihan baja petani dengan menggunakan baja kompos buatan sendiri bagi mengurangkan kos pembelian baja di luar.
Objektif penghasilan baja kompos pula adalah memberi impak kepada komuniti di mana dapat menjimatkan kos perbelanjaan. Selain itu, mengawal pembuangan sisa makanan seharian serta mengawal kesetaraan dengan tidak membuang sisa makanan ke dalam tong sampah. Ia juga dapat mengaplikasikan penggunaan sisa makanan di rumah dengan efisien. Ia juga dapat menggunakan bahan semula jadi dengan baik serta mengawal pencemaran bahan kimia jika menggunakan baja kimia. Bahan sisa makanan yang digunakan untuk menghasilkan baja kompos ini adalah terdiri daripada sayur-sayuran dan buah-buahan sahaja. Penghasilan ini menghasilkan baja yang berkonsepkan fermentasi yang akan mengurangkan sisa makanan organik seperti karbohidrat, gula protein dan juga menghasilkan mikroorganisma seperti yeast, lactic acid dan juga bakteria. Botol dan bekas makanan digunakan sepanjang proses pembuatan baja bagi memaksimalkan penggunaan bahan kita semula. Terdapat 3 fasa semasa menghasilkan baja kompos. Fasa yang pertama adalah proses fermentasi, fasa kedua proses pematangan dan fasa ketiga adalah aplikasi kompos pejal matang untuk tanaman. Saya akan menerangkan 3 fasa tersebut dalam video seterusnya. Fasa yang pertama ialah proses fermentasi di mana ia memerlukan bahan sisa makanan yang akan dimampatkan di dalam sebuah botol yang diselang-selikan dengan gula merah. Proses ini dibiarkan selama 7 hari yang akan menghasilkan kompos pejal dan kompos cecari. Gula merah digunakan bagi tujuan menggantikan alternatif lain yang digunakan untuk menggantikan biokatalis. Gula merah hanya merupakan probiotik yang digunakan untuk bakteria hidup. Gula merah ditambah dalam sisa makanan agar dapat menarik mikrop terutamanya yeast untuk hidup di sisa makanan dan menukarkan ia kepada bahan organik. Fasa 2 pula ialah proses pematangan di mana sisa fermentasi selama 7 hari tadi dicampurkan dengan tanah dan dibiarkan selama 14 hari dan ia akan menghasilkan kompos pejal matang. Sisa cecair pejal kompos pula, ia akan dimasukkan ke dalam botol semburan bagi tujuan semburan berkala semasa penanaman pokok apabila baja kompos telah selesai. Selepas 14 hari, hasil baja kompos akan kelihatan seperti ini dan ia boleh mula digunakan untuk aktiviti pertanian. Baja kompos yang telah matang sesuai digunakan untuk membaja pokok yang sedia ada bergantung pada saiz pokok, tabur pada permukaan tanah keliling pokok atau membuat lubang di bawah kanopi pokok dan memasukkan kompos pepejal. Berikut adalah cara tutorial yang telah saya lakukan semasa melakukan proses pembajaan pokok. Berikut adalah teknik menggunakan semburan lebihan cecair baja kompos. Ia adalah bertujuan untuk menyuburkan tanaman pokok dengan lebih baik. Gambar yang saya sertakan adalah hasil daripada aktiviti sepanjang menghasilkan baja kompos. Ia juga dilabel bagi tujuan mengelakkan kekeliruan semasa mengikuti 3 fasa penghasilan baja kompos. Hasil pembelajaran daripada menghasilkan baja kompos adalah peserta dapat mempelajari ilmu asas dalam membuat baja kompos di rumah sendiri. Yang kedua adalah membuat baja kompos tidak terlalu bergantung kepada baja dagangan yang lain kerana penggunaan baja dagangan adalah jauh lebih mahal. Yang ketiga adalah mempelajari ilmu asas dalam menghasilkan baja cecair atau larutan yang mengandungi mikroorganisma untuk dijadikan nutrien bagi tanaman. Dan akhir sekali adalah menjadikan budaya membuat kompos sebagai satu perniagaan yang menguntungkan. Sekian, terima kasih daripada saya.